Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a wa zidna fahman wa aklan wa adaban. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bi hayatil ulama. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal ulama'is salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah, ibu-ibu dan bapa, dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala, lagi pula dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kita pada malam yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang penuh dengan rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersyukur, lagi sama-sama kita terima kasih ya Allah Taala memanjangkan umur kita lagi, sama-sama kita boleh berjumpa dan bertemu di dalam laisuk kita pada malam Selasa setiap-tiap minggu. Jadi dengan masa tak panjang sangat, tapi alhamdulillah dengan apa saja pada malam ni kita semua kita dapat boleh mengingati dan kita boleh pakat-pakat mari muzakarah dan ingat mengingati tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita didurungi ataupun dirahmati ataupun dilubungi oleh para malaikat Allah ke Allah Subhanahu wa taala ke atas kita daripada nikmat dan rahmat, daripada rezeki, daripada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Jadi bahasa kita pada malam ni yang kita nak bicara tentang masalah ad-du'a. Yakni ad-du'a al-mustajab fi waqti al-istijabah. Yakni doa tajuk kita pada malam ni yang kita nak bicara dan kita nak ambil sikit nak kupasan ataupun huraian dan syarah daripada ad-du'a al-mustajab. Yakni doa yang diperkenankan dan doa yang diterimakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi waqti al-istijabah, pada waktu yang diperkenan. Doa lagu mana? Macam mana kita nak berdoa kepada Allah, nak wi Tuhan tu terima, nak wi Tuhan tu kabul dan nak wi Tuhan memperkenan. Lagi pula pada waktu mana yang kita nak berdoa yang Allah Taala nak terimanya. Ibu-ibu bapa yang dirahmati Allah dan saudara-saudari dan hadirin hadirat yang sedang mendengar, marilah kita sama-sama kita pakat-pakat kita bukakan telinga dan kita bukakan hati kita, bukakan mata kita. Mudah-mudahan kita dapat rahmat, dapat keberkatan pada majlis kita selebih kurangnya sejam ataupun sejam lebih kurangnya. Insya-Allah sama-sama kita pakat-pakat mari memikir, pakat-pakat renung dengan apa ayat yang Allah Taala firman, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi sadaqallahul azim, Allah Subhanahu wa taala firman katanya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bih la'allahum yarshudun. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dah kita katanya setengah pada ayatnya
Jadi Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, nah wa iza sa'alaka ibadi, dan apabila memohon akan dikau ya Muhammad, ibadi oleh segala hamba-hambaku. Jadi Tuhan katanya, apabila memohonkan akan dikau oleh hamba-hambaku ya Muhammad. Wa iza sa'alaka ibadi anni, apabila memohon akan dikau oleh segala hamba-hambaku ya Muhammad, anni memohon daripadaku. Jadi hamba pitak pada aku. Hamba terima nak hamba apa? Yakni hamba memohon kepada aku dan hamba pitak pada aku, hamba minta dan berdoa pada aku. Kemudiannya apabila hamba berdoa pada aku, fa inni qarib. Tuhan kata, maka sesungguh bahawasa aku, yakni Allah Subhanahu wa taala ni, qaribun, qarib, yakni aku mendekati akan hamba itu. Jadi Tuhan kata, siapa dia nak mendekati dengan Allah, siapa dia nak Allah Ta'ala mendekati dia, siapa dia nak hampir dengan Allah, maka Allah kata dia berdoa. Maka di dalam waktu dia berdoa saat itu, Allah Ta'ala mendekati dia. Sebab itulah mafhum daripada satu hadis, apabila kita mendekati Allah Ta'ala satu jika, Allah Ta'ala mendekati kita satu jika. Kalau kita mendekati Allah Ta'ala serta, maka Allah Ta'ala mendekati kita serta. Kalau kita mendekati Allah Ta'ala sedepa, Allah Ta'ala mendekati kita sedepa. Itu mana? Fa inni qarib. Maka sesungguh aku saat itu hampir ia. Lagi pula Tuhan kata, ujibu da'watad da'i iza da'an. Tuhan kata, aku memperkenankan dan aku menterimakan. Itu mana kata, ujibu da'watad da'i. Ujibu da'watad da'i. Aku memperkenan dan aku terima akan perseruan, akan seruan, akan doa dan akan permintaan bagi seorang yang berdoa kepada aku, iza da'an, apabila dia berdoakan akan aku. Jadi makna kata, setiap-tiap perkara yang kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni sentiasa Allah Taala akan memperkenankan. Ibu bapa yang dirahmati Allah dan saudara-saudari yang disayangi, apabila kita tadahkan dua tangan, apa makna doanya? Jadi amun nak kupas sikit, amun nak hurai sikit ibu bapa, doa ni bahasa Arab. Doaan daripada masdar da'a, yad'u, doaan wa da'watan. Ni faham ni, kita nak surah laparat dulu. Jadi kita dah berdoa, kita kata berdoa ni apa? Amun nak hurai dulu lapar, nak kupas dulu lapar, nak surah dulu lapar. Lapar doaan ni yang mari daripada mushtaq, tempat ambil, tempat yang dikupas, tempat yang dipungut daripada mana? Ya, ini tempat yang diambil, tempat yang dipungut daripada lafaz Arabnya fi'il madi da'a, yad'u, du'aan. Ni tempat mari ni. Da'a, yad'u, du'aan wa da'watan. Doaan ni bahasa kalau orang kecek di segi kaedah, orang panggil lafaz musdar daripada fi'il madi da'a, yad'u, du'aan wa da'watan. Kemudian doa ni bahasa Arab, kita terdoaan, bahasa Melayu kita terjemuh dengan secara mafhumnya, yakni kita tadah dua tangan. Kemudian kita tadah dua tangan naik kepada langit, kita minta siapa? Kita minta kepada jin ke, ataupun kita minta pada syaitan ke, ataupun kita minta pada siapa? Makna kata sebut kata doa di atas jalan itlaq, sebut kata doa, yakni kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita minta pada Allah Subhanahu wa taala ibu apa? Kemudian cara doa yang kebiasaan lepas maya sekadar ni. Kalau kita perlu lagi hajat kita tinggi sikit, kita akad tinggi sikit. Dan kalau kita perlu lagi, mana kita akad tinggi lagi. Ni orang panggil ada kaifiat, ada cara-cara dalam berdoa. Sebab gapo di hari ni doa kita tak dikabulkan, doa kita tak diterima oleh Allah, sebab kita berdoa tu tak kena dengan cara, tak kena dengan kaifiat yang dibuat datangkan oleh syarak yang disebutkan di dalam hadis. Kemudian amun nak nyata satu persatu cara berdoa yang Allah Subhanahu wa taala nak terima kepada kita, lagu mana? Lagu mana? Cara pising mana? Nak Allah Subhanahu wa taala nak terimakan doa kita. Doa biasa qadan ni. Kalau kita nak hajat tinggi sikit, hal lebih sikit, kita doa akad tinggi sikit.
Jadi waktu malam kita nak pada hajat kita yang setinggi-tinggi, maka kita akan winapok nah tiok kita seperti Nabi SAW berdoa ketika di Jabal Rahmat, tempat Tok Adil dan Tok Hawa berjumpa di antara kedua, selepas daripada dilautankan akan kedua tu mari pada langit. Ibu bapa Tuhan katanya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila minta dan pohonglah akan dikau ya Muhammad oleh segala hamba-hambaku. Dia minta anni daripada aku, daripada Tuhan ni. Fa inni, maka sesungguh bahasaku Allah Ta'ala ni qaribun, aku ni hampir. Kalau menakwi aku hampir, Tuhan kata, maka mendoalah denganku, memintalah denganku, mendoalah kepadaku. Waktu mana? Hantagi kita royak satu-satu. Kemudian apabila kita berdoa, Tuhan kata, ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku memperkenan dan aku terima akan doa, akan permintaan, akan seruai, akan panggilan bagi seorang yang berdoa, iza da'an. Apabila berdoalah i'ad-da'i akan dakuta. Apabila dia tak pohongkan, maka dalam kita berdoa ni, kadang-kadang Allah Ta'ala jadi naf'at. Kadang-kadang Allah Ta'ala terima doa kita saat ni tu ainul mas'alah, yakni benda hak kita minta. Sebab itulah perkataan daripada ulama ta, wa indana annad-du'a yanfa'u kama minal qur'ani wa'dan yusma'u. Makna kata di sisi kami, wa indana di sisi kami, di sisi mazhab ahli sunnah wal jamaah, annad-du'a, bahawasa doa-doa ni yang fa'u, memberi gunalah ia dan memberi naf'atlah ia doa. Sebab tu kita nak tekan bab ni sikit malam ni ibu bapa, kita nak memberati sikit bab ni, kita nak nutihkan bab ni sikit, nuktah kita yang nak kecek malam ni, tekennya tetengin apa? Tetengin masalah berdoa. Kerana banyak daripada gulungan-gulungan kita, banyak daripada fok-fok kita ibu bapa yang dirahmati, kita lah ni tinggalkan berdoa dengan Allah. Sebab itulah jadi kucah kacir, jadi berkelai kabut, jadi haru biru. Dengan sebab fok-fok kita ni banyak tak berdoa. Lepas semaya tak berdoa, lepas wirid tak berdoa, lepas sunat tak berdoa, lepas baca Quran tak berdoa. Dengan sebab inilah kita jadi berkucah kacir. Jadi kacau garak, jadi haru biru, ataupun jadi berkelai kabut. Dengan sebab kita itu garak, tinggalkan doa. Kita tinggal doa, suami kita tinggal doa, anak kita tinggal doa, orang lain kampung kita tinggal doa. Sebab itulah kampung kita tak dimengulubungi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita ibu-ibu bapa yang dirahmati, saudara-saudari semua kita pakat mentadahkan tangan, minta kepada Allah, minta Allah Taala akadlah cepat-cepat rokongnya nyakit COVID dan corona. Maka nyakit ni ulama sudah sebut 30 tahun dah. Cuba demo kita tengok di dalam kitab Abu Bakar daripada Al-Yamani. Kitab tu kitab ulama sudah sebut dalam 30 tahun dah. Kaman 30 tahun ulama sebut dah. Jadi kita dah puasa corona ni baru timur setahun 2 tahun dah. Ulama ada sebut dalam kitab dia, ulama Yamin ada sebut kata hummal karuna, yakni penyakit demi panah corona, dia sebut 30 tahun dah. 30 tahun dah. Marilah kita semua ibu-ibu bapa, kita pakat menadahkan tangan, pakat minta kepada Allah pada waktu malam, akidlah wisa tinggi-tinggi, mudahnya Allah Ta'ala akadkan bala ni secepat-cepat mungkin di dalam kawasan kita dan kepada untuknya orang-orang Islam muslimin muslimat semua. Maka ulama kata wa indana annad-du'a ayyanfa'u kama minal qur'ani wa'dan yusma'u. Di sisi kami, di sisi mazhab ahli sunnah wal jamaah saat itu, annad-du'a, bahawasa doa ni yang fa'u, memberi manfaatlah ia, memberi gunalah ia, memberi faedahlah ia. Maka masalah kita berdoa, kita nak ayat, kadang-kadang Allah Ta'ala saat ni tu terima doa kita dengan ainul mas'alati. Tuhan terima doa kita dengan kita minta. Misalnya kita minta, ya Allah, minta muwi kaya lah. Tuhan wi kaya sungguh. Makna kata tu betul dengan kita minta. Kadang-kadang kita minta, ya Allah, minta muwi anakku juruh, ya Allah, minta anakku jadi soleh, ya Allah, maka anak kita jadi soleh. Hak ni orang panggil Tuhan wi betul dengan doa hak kita minta. Orang panggil betul dengan ainul masalah, dengan benda yang kita minta.
Kemudian doa kita saat ni Tuhan terima. Dan Tuhan perkenan kata uji budak watad da'i. Apabila Tuhan kata aku terimakan doa bagi orang yang pitak saat itu. Tapi bukan daripada ainul masalah. Kita minta anak kita berjuru. Kita minta kaya. Tapi Tuhan tak kaya. Anak kita saat ni tu kita terjuruh tak jurus tapi nyawi kita tu segar degalah sehat tak ada sakit. Jadi makna kata Tuhan tak kepada hak kita minta. Benda hak kita minta nak kita tu kaya tapi tak jadi kaya. Tapi kita jadi sehat belaka rumah tangga kita pakat sehat belaka. Deh. Kadang-kadang kita berdoa nak kaya, doa nak aling, doa nak anak ju. Dak Tuhan tak kau tu. Tuhan tolak bala. Deh. Tak betul dengan kita minta. Tuhan tolak bala. Tah kita tak ada belaga mutu, tah kita tak ada kemalengi, tah kita tak terbakar umur, tah kita umur kita tak dicuri. Tu makna Tuhan tolak bala daripada kita. Ini daripada nak doa. Jangan kita harap kata kita berdoa, kadang-kadang kita minta aling, Tuhan aling sungguh. Hak ni betul dengan aing kita minta, betul dengan diri kita minta pada doa kita. Kadang-kadang kita minta aling, kita tak aling kita, tapi anak kita berjuruh belaka. Hak ni tak betul dengan aing kita minta. Deh. Kemudian amo nak masuk sini sikit, ulama katanya annad du'a yang fa'u, doa saat ni tu memberi naf'at, memberi kegunaan kepada kita di dunia lagi pula di akhirat. Dan pula Allah Subhanahu wa taala berguna doa kita ni di dalam dunia, hidup mewah, hidup seni, hidup murah rezeki tu dunia. Dan Allah Ta'ala naf'at sani akhirat, yakni kita doa akhirat pergi kepada mahsyar, pergi pada kubur, lepas pada siksa kubur, lepas daripada azab kubur, lepas daripada soal muka nakir. Hak tu orang panggil naf'at di akhirat. Dan pula masa Allah dengan doa ni juga, Allah Ta'ala tolakkan kemagara, bala, mudarat, kemusnahan, kebinasaan dunia. Misalnya belaga kereta, Tuhan tolak. Masalah belaga kereta kemalangi, terbakar rumah kita oleh api, ataupun oleh mengapa, nyamuk oleh penyamuk, maka Tuhan tolak. Tu hak dunia. Deh. Kemudian doa ni juga ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, naf'at kepada orang yang hidup dan kepada orang yang mati. Deh. Makna kata kita berdoa saat ni tu Tuhan apa? Naf'at bagi kita yang hidup. Misalnya kita hidup, kita berdoa. Doa minta selamat, Tuhan selamat. Kita berdoa minta kita segar, Tuhan segar. Kita minta kita wisni, Tuhan wisni. Hak ni orang panggil bagi yang hidup. Kalau kita minta kepada anak kita, minta pada saudara mara kita, minta pada adik-beradik kita, minta pada saudara muslimah, dengan sebab doa kita, Allah Subhanahu wa taala naf'at kepada orang yang hidup dan kepada orang-orang yang mati. Pun naf'at juga doa kita. Doa kita naf'at juga bagi orang mati. Misalnya kita hidup tah pala kubur, kita doa ngano? Orang ni kena azab misalnya. Kita pergi tah pala kubur. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hi Allah, mu ampunkanlah dosa dia, mu rahmatlah ke dia, mu maaflah pada dosa dia. Dengan sebab doa kita, dia tu kena azab le kubur, kena seksa le kubur, Tuhan paling daripada seksa le kubur, Tuhan paling pergi kepada nikmat di dalam kubur. Ni makna doa bagi seorang ini beri naf'at kepada orang yang mati. Misalnya hari Jumaat kita pergi ziarah kubur ayah kita. Ayah kita duduk tah dunia orang fasik masalah. Dia tu orang jahat masalah. Buat macam-macam daripada dosa. Macam-macam daripada deraka Allah. Kita anak ni hak ngaji sikit. Gi tah pada kubur baca qul apa 10 kali 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Maka Tuhan terima dengan kulhu kita, Tuhan terima dengan doa kita, maka orang yang duduk dalam kubur berasa sejuk daripada kepanasan, azab kubur, fitnah kubur, seksa kubur, dengan sebab doa kita jadi naf'at. Hani nak kata wa indana an-du'a yanfa'u kama minal qur'ani wa dan yusma'u. Di sisi kami mazhab ahli sunnah wal jamaah, doa ni beri manfaat di dunia dan di akhirat. Tolakkan mudarat di dunia, lagi pula di akhirat. Dan pula doa ni juga naf'at bagi yang hidup, naf'at pula kepada orang-orang yang mati, berapa.
Di sinilah tubik khilaf ulama pula ibu bapa. Nah, khilaf kok mana? Tubik khilaf pula masalah doa. Dan kita baca Quran di atas seorang yang mati. Siapa kedok pahala saat ni kepada orang-orang yang mati? Ni. Ini kita nak pergi di atas mazhab kita Ahli Sunnah wal Jamaah dan pula mazhab Imam Syafi'i. Kita mau nak hurai sini sikit-sikit buat apa? Takut hak kita duk jadi celaru sebab setengah-setengah daripada orang dia kata baca kuluhu, baca Quran tak sampai kepada mayat, tak sampai pada orang mati. Deh, dengar sini. Ni mau nak kecek dengan hujah daripada ulama, lagi pula khilaf ulama di atas beberapa mazhab, di beberapa gapo khilaf ulama beberapa perkataan-perkataan. Jadi baca Quran di atas kubur, baca Quran kepada orang mati, ada pemazhab Ahli Sunnah wal Jamaah tubik kepada beberapa arak, beberapa pandangan-pandangan. Kama dia Mu'tazilah kata tak sapa, tapi bagi Ahli Sunnah wal Jamaah dia kata nak sapakan baca Quran kita kepada ahli kubur, kepada si mati, kepada ayah kita sudah mati, yakni kena gapo? Yakni orang panggil perkara dan perkataan satu kumpulan yang ramai daripada jumhur bagi mazhab Syafi'i, jumhur yang ramai, kumpulan yang ramai daripada mazhab Imam Syafi'i kata baca kulhu, baca ayat Quran, baca tahlil di atas kubur ataupun pada si mati, dia kata siapa hak yang dinakal akan dia oleh Syekh gapo? Syekh Ibnu Qasim dan Syekh Ziyadi, yang disokong akan dia oleh Syihabur Ramli dan disokong akan dia oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia kata siapa pahala Quran hak kita baca supaya kita panggil pelajar-pelajar hafiz, pelajar-pelajar pondok baca Quran sekali khotam. Tapi nak kata Ibnu Hajar dan Zakaria Al-Ansari, dia kata di atas salah satu daripada 3 syarat ni. Nak sapa pahala kulhu, nak sapa kan pahala Quran dengan molek ibu bapa yang dirahmati. Hak kita duk buat lah ni kena ke tak kena? Hak ni amal nak nyata sini, hak yang dibawa oleh Syekh Ibnu Hajar dan dibawakan oleh Syihabur Ramli dan dibawakan oleh Syekh Ziyadi, dibawakan Syekh Ibnu Qasim, masalah nak sapa pahala Quran hak kita baca kepada inah mayat ataupun pada ibu bapa kita, nak sapa dia saat ni tu salah satu daripada 3 syarat ni. Kalau ada 3 syarat ni, insya-Allah baca Quran kita, baca tahlil kita, doa itu akan sapalah kepada orang mati. Sapalah kepada mayat yang diperkubur ataupun ditanam itu. Syarat yang pertama, syarat pertama yang disebutkan oleh ulama, setengah daripada Ibnu Hajar dan setengah daripada Syihabur Ramli. Dia kata syarat jangan luput tubik daripada 3 syarat ni. Syarat pertama, hendaklah ia baca Quran ataupun baca tahlil di atas kuburnya, kubur bagi si mati. Ni banyak gak orang tua-tua kita duk pakai. Baca mana weh Quran ni weh? Baca atas kubur. Baca atas kubur. Hak ni tak ada syok-syok dah. Apabila kita baca atas kubur, atas pala mayat, misalnya seladuk atas mayat dan seladuk di kawasan mayat, maka kita bacalah situ kulhu, bacalah situ tahlil, bacalah situ Quran. Maka ini ulama kata akan sapalah kepada si mati itu. Ni syarat pertama. Hak ni hak fak kita duk buat dah. Banyak dah dalam taning jalan kita baca di kubur. Hak ni ulama kata akan sapalah, akan hasilah ajrun wa thawabun alal mayyiti. Akan sapa pahala dan pula balasan di atas mayat. Yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang kedua dibawa oleh Ibnu Hajar dan Syihabur Ramli dan Syekh Ziyadnya. Dia kata nak sapa pahala di atas mayat saat ni, ialah hendaklah ia berniat. Hendak ketika kita bacakan Quran, kita berniat ketika kita baca Quran tu dikosakkannya akan baca itu pahala kepada mayat. Makna kata kita berniat baca Quran tu iaitu sapa pahala saat ni tu kepada mayat. Kepada mayat walaupun kita tak hadir di kubur. Dia kata jika orang tu tak ada hadir, tak ada mari di kubur, tapi dia baca mula-mula Quran, dia kosak kata minta wisapalah pahala Quran ni kepada Sianung bin Sianung, ataupun dia niat sapa pahala tu di akhir doa dia. Itu dua. Yang ketiganya, dia bacakan Quran, dia bacakan tahlil, maka dia kosak nak sapa pahala ni kepada Sianung bin Sianung
sianung. Tak ada kira lah baca atas kubur ke, ataupun dia baca di rumah ke, tapi dia kosak untuk menghasil pahala ni kepada siapa dia? Kepada si mati. Maka amun nak kupas-kupas yang panak-panaknya, apa dia? Baca Quran, baca Qul sapa kepada si mati, maka jangan tubik daripada 3 syarat yang disebut oleh Ibn Hajar, oleh Syihab Ramli, yakni baca atas kubur. Hak ni sapa pahala kepada si mati. Ataupun baca Quran di rumah, tak ada hadir kubur, tapi niat kosak di awal-awal baca ni, nak hadiah kepada sianung bin sianung. Ataupun dia baca semata-mata dia kosak nak menghasil pahala kepada si mati. Walaupun dia baca dumuh ke bacaan, kosak dia nak menghasil pada si mati. Tapi hak mau nak royak pada ayat kata wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila minta dan pohonglah akan dikau ya Muhammad. Gapa dia? Yakni oleh gapa hamba-hambaku daripada aku. Apabila hamba tu berdoa kepada aku, minta pada aku, kadang-kadang aku beri kena kepada ainul masalah. Betul dengan ain yang dia minta. Betul dengan benda yang dipita. Dia minta nak kaya, terhawi kaya. Dia nak aling, terhawi aling. Nak anak ya juruh, terhawi anak ya juruh. Kadang-kadang terhawi tu ghairu ainil masalah. Kadang-kadang bukan dari benda yang dia minta. Minta wi aling tapi terhawi seni. Minta nak wi aling, terhawi anak ya juruh. Ni dia panggil tak betul dengan benda yang dia minta. Kemudian doa ni, apabila kita nak wi Allah Subhanahu Wa Taala terima doa kita. Ni kata setengah daripada jumhur ulama. Satu kumpulan yang ramai daripada ulama-ulama kata nak wi doa kita diterimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibu bapa yang dirahmati Allah ataupun saudara-saudari. Ni kata jumhur. Kata jumhur kata setengah jumhur ulama syahdan, kata setengah jumhur ulama, yakni satu kumpulan yang ramai daripada ulama ahli sunnah wal jamaah, bahawa syarat doa ini banyak, syarat-syarat doa nak wi Tuhan terima tu banyak. Tapi dan setengah syaratnya, setengah syaratnya, ni mau nak ya setengah-setengah, separuh-separuh daripada syarat doa hak Tuhan nak terima. Yang pertamanya syarat, kita ingat ibu bapa. Yang pertama sekali, ibu bapa yang dirahmati oleh Allah ataupun saudara-saudari, hadirin hadirat dan peminat-peminat semua, kita buka telinga kita sikit, buka mata, buka hati kita sikit. Masuk ke dalam hati kita pakat-pakat ingat. Amba pun boleh ingat, ibu bapa pun boleh ingat, saudara-saudari pun pakat buat amal. Muhimnya ilmu kita boleh buat amal. Ini yang muhim bagi ilmu. Ilmu yang berkesan, ilmu yang bernafaat, yakni kita boleh beramal, lepas pada tu kita boleh share demo pula, kita boleh royak demo. Hak dengar dah pakat-pakat share, pakat-pakat sebar, pakat-pakat sapa. Supaya nak wi ilmu tu jadi nafaat kepada kita dan kepada yang lain kepada yang lain, turun menurun gitu. Yang pertama sekali syarat bagi Allah Ta'ala nak terimakan doa. Apa dia? Makan dengan makanan yang halal. Jadi benar hak kita makan semua tu. Daripada nasi, daripada lauk ikan, lauk daging ke, lauk gapo lagi pakpik ke, lauk sup ke, ataupun gula ke, semua makan ni hak kita makan daripada harta yang kita, harta halal kita. Jadi mana kita beli beras, maka daripada harta titik puluh kita. Kita beli ikan daripada harta titik puluh kita. Kita beli lauk daging dengan titik puluh kita, tak ada curi hak orang, tak ada rapah orang. Dan kita belikan gapo? Belikan daging, belikan ikan, belikan sama, belikan lada, belikan saka, belikan garet, beli semua tu daripada kacuhan makanan kita buat pakpik, kita buat sup, buat tom yam, tapi makanan saat ni tu yang timbul ia daripada harta yang halal, daripada titik puluh kita sendiri, bukan mik hak demo. Kadang-kadang kita ambil pucuk kayu tepi muh demo. Tak ada minta izin. Hak ni gelap perut ni. Ni salah satu daripada gapo? Yakni daripada doa Tuhan tak terima ibu bapa. Ni kita kena cumat lah sikit. Nak wi anak kita berjuru. Nak wi anak kita comik. Nak wi anak kita molek. Supaya riwak puluk tu lah. Pakatnya hakuk lah lepas sepuyuk. Tuai puluk bukan tak ui. Ni patut kita beringat ibu bapa, tuai puluk bukan tak bui, ambil pun padai-padai lah. Jangan jadi telajak. Kadang-kadangnya ambil barangnya hakuk lah, siapa puyuk-puyuk hilai, puyuk-puyuk gawa. Puyuk buah nasi hok demo.
Aku klik rumah juga. Tuai tu suka hati kita. Lepas tu kita buat klik taruh mu kita. Pakak makan tok lelaki kita lah, anak kita lah, keluarga kita. Hak ni lah salah satu daripada gelap roh. Salah satu daripada doa kita Tuhan tak terima. Sebab tu syarat sini Tuhan nak terima doa kita. Yang pertama, kita makan daripada makan ni hak yang keluar, hak yang datang daripada harta yang halal. Kalau beli ikan dengan duit yang halal, duit yang bersih, duit yang cuci. Hak titik perlu kita sendiri. Bukan rapah hak demo, bukan tipu demo, bukan makan mik daripada mik duit reba, dak. Semua makan ni hak masuk jadi daging darah kita daripada harta yang halal, titik perlu kita sendiri. Tamu. Ni patut beringat, jangan dok ambil semata ambil duit ke ikut orang bui, ambil belakang ibu bapa. Nak ambil ikut asal ke duit. Nya rangoh lah. Nya ambil lah. Lepas tu dia anak tak juh, anak kerak perut, ya duk mari mana ni? Anak kita kerah perut, anak kita kerah pedang, anak kita kerah kain, anak kita tak reti kata, anak kita tak dengar kita. Ya mari mana ibu bapa? Ya mari dipucanya makin ni. Makin ni kita tak halal ni, makin ni kita ambil duit ikut gerak ni, maka kita ambil masuk buat beli barang, beli beras, beli apa, pakak makan, kita pun makan, anak kita pun makan, maka jadi daging darah kita. Ni salah satu daripada doa kita Tuhan tak terima. Deh. Yang kedua, doa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak terimakan doa kita, dan pakaian yang halal, pakaian hak kita pakai ni. Nah. Dah. Pakaian hak kita makan ni. Nah. Pakaian kita pakai tu pakaian yang halal. Makna duit hak kita beli pakaian jubah ke, daripada baju Bandung ke, ataupun orang Tino baju Bandung, baju kita tu baju nah, baju kita tu bagi orang jatuh, baju kok, baju Teluk Belangu, ataupun baju jubah bagi orang Tino, baju boh tu jubah ni, jubah kita kata jubah hak nah, Morocco nah hak jatuh, ataupun orang Tino jubah nah, jubah Imarat ke masalah, semua tu pakaian tu daripada harta yang halal. Dah. Harta yang halal. Jangan kita ambil daripada harta yang haram, kita buat beli pakaian kita, maka itu salah satu daripada doa yang Allah Ta'ala tak terima. Dah. Dua dah. Yang pertama kita nak Allah Ta'ala terimakan doa kita, yakni kita makan benda yang halal, dan pakaian kita pakai ni bukan baju yang kita rampah orang. Bukan kita ambil baju kenil, baju rakyat demo. Maka kita ambil, tak royak ketua, pakai awak semaya, pakai awak berdoa. Ini salah satu daripada doa kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak terima. Yang tiga, tempat kita nak berdoa. Dia kata, fi maudi'in syarif, fi mahallin syarif. Yang tiga tempat kita nak berdoa ni, kena tempat yang mulia. Tempat yang suci. Misalnya, di dalam masjid, di dalam musalla, di depan Kaabah, di dalam Raudah masalah. Ni salah satu daripada doa yang Allah Ta'ala nak qabul. Allah Ta'ala nak memperkenan, katanya, ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku memperkenankan doa bagi orang yang seru, doa bagi orang yang minta, doa orang yang dok panggil akan daku. Aku nak terima. Syaratnya pertama makan harta yang halal dan pakaian yang halal. Lepas tu dia berdoa tempat-tempat yang mulia seperti masjid. Seperti masjid, seperti surau, ataupun berdoa dekat Baitullah, ataupun doa mana di dekat Al-Ka'batul Musyarrafah, ataupun dia berdoa di mana di Raudah bagi Nabi. Ini salah satu daripada tempat-tempat yang suci dan tempat-tempat yang mulia, tempat yang Allah Ta'ala mudah nak qabul dan nak terimakan doa kita. Tiga. Yang keempat, doa yang Allah Ta'ala nak terima, doa yang Allah Ta'ala nak qabul. Salah satu daripada tempat yang Allah Ta'ala nak terima ialah kita sucikan tubuh badan kita. Sucikan diri kita daripada dua hadas. Dalam ketika kita berdoa, jangan kita berketuk. Jangan kita bertepuh dengan orang tina kita, orang jatuh. Kalau bini tak bertepuh dengan tok lelaki, ataupun selepas pada kita kecing, makna kita kena suci daripada hadas kecil yang bahasa maknawi, seperti berketuk, seperti kecing. Tu orang panggil tak cuci tu.
Makna kita kena suci daripada hadas kecil dan kita suci daripada hadas besar. Apa hadas besar? Yakni seperti kita bersetubuh, seperti kita janabah, seperti kita mari haid, seperti kita nifas. Ini salah satu daripada doa-doa yang Allah Ta'ala nak terima. Yang keempat, yakni kita suci tubuh badan kita daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang kelima, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak terimakan doa kita ibu bapa, yakni kita mengekal duduk dalam wuduk. Dalam ketika kita tadah tangi itu, hadas cuci, hadas kecil kita suci, tak ada kecing, tak ada ketuk, kita sudah mi'asmayeh, lepas tu kita tak ada janabah, tak ada berjunung, tak kalau retina tak ada apa, tak ada haid, kalau retina tak ada nifas, maka dia suci pada hadas kecil dan hadas besar. Kalau orang jatuh tak ada janabah, tak ada berjunung, maka ia akan berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini salah satu syarat Allah Ta'ala nak terima. Yang kelima, dalam keadaan dia berdoa tu dalam keadaan wuduk semua. Sebab tu ni mau nak pesannya, bagi orang tua-tua kita semua yang duduk dengan laisuk ni, dan adik-adik kita, abang-abang kita, ataupun saudara-saudari, masalah amalan kita duk bawa, doa-doa kita nak bawa. Kalau kita tak sewi bercampur dengan jin dan syaitan di dalam amalan kita, maka kita kena suci dalam ketika kita buat amal, tempat yang suci seperti dalam bilik suluk kita, bilik keluar kita, ataupun di masjid, ataupun di surau. Tapi syarat tubuh badan kita suci daripada hadas kecil dan suci daripada hadas besar, yakni kita duduk di dalam keadaan wuduk semua. InsyaAllah ibadat kita yang akan tubik cahaya yang bersinar-sinar, yang berkilat-kilat. Maka salah satu daripada doa yang Tuhan nak terima, yakni kita mengekal di dalam keadaan wuduk semua. Nabi kata, siapa-siapa yang kanak kilah ia saat ni tu, nak mi'asmayeh, maka dia nak sucikan tubuh. Nabi kata dia saat ni tu hendaklah berwuduk. Yang kelima, yang keenam, setengah daripada syarat yang pula Allah Ta'ala nak terimakan doa kita. Apa dianya syarat? Yakni memulailah seorang nak berdoa ni. Ia mula dengan apa? Ia mula dengan istighfar. Melagu mana istighfar? Astaghfirullahalazim. Hak panak sekali. Astaghfirullah. Belum pada kita nak berdoa, kita ada wuduk dah dan kita suci daripada hadas kecil dan hadas besar dah, maka syarat yang keenam, dalam keadaan kita berdoa, kita istighfar dulu. Istighfar nak? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Hak panak. Kalau nak panjang sikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita nak panjang sikit, lepas tu kalau kita nak lebih lagi, kita baca sayyidul istighfar. Macam mana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kita baca ni. Deh. Jadi makna kata kita mulakan doa kita, belum pada kita mula, kita istighfar. Istighfar, apa makna istighfar? Itu bahasa Arab. Bahasa Melayu, kita menutupi dan tutup keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta kita niat bertaubat lalu. Astaghfirullahalazim. Kita istighfar serta kita niat aku nak bertaubat dah kepada Allah, aku nak berkembali dah pada Allah, aku nak mengayuh dah pada Allah dengan apa kesilapanku, dengan apa kesalahanku ibu bapa. Kita mengayuh dalam istighfar tu kita niat bertaubat. Bertaubat daripada dosa besar dan dosa kecil. Dalam ketika kita ada istighfar dengan Allah,
Maka kita niat di situ selalu kita niat bertaubat, kita kembali duk mengayuh kepada Allah daripada dosa kecil kita dan dosa besar kita. Dah. Yang ke-6, yang ke-7. Dah. Yang ke-7nya, kita minta pula ampun ya Allah akan dosa kita. Minta Tuhan ampun dosa kita. Lepas tu minta pula Allah Ta'ala ampun dosa orang tua kita, yakni dosa dua ibu bapa kita. Dah. Belum pada kita nak berdoa tu, kita istighfar dulu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tak ada tangan lagi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalam kita istighfar belum pada kita nak akad nak tadah dua tangan, kita istighfar serta kita niat bertaubat kita daripada dosa kecil dan dosa besar. Lepas pada kita istighfar belum pada nak tadah tu, kita doa kepada dua ibu bapa kita dulu. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dah. Kita saat ni tu berdoa kepada dua ibu bapa, kita doanya akad tangan Allahumma ighfirli wa liwalidayya. Lepas pada istighfar, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Yang ke-7. Yang ke-8, nak doa kita diterimakan oleh Allah seperti Tuhan kata wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kita nak Tuhan tu dekat dengan kita, nak Tuhan terimakan doa kita, maka syarat yang ke-8 kita selawat, membaca selawat ta Nabi. Dah, baca selawat ta Nabi. Kalau kita muqaddimah pun alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin wa hamdan syakirin. Allahumma salli alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultanik. Kita tengok sini. Lepas tu kita berdoa pula kepada ibu bapa kita, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghiran. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwal. Kalau kita baca salatan tunjina, kalau hajat kita tak besar. Kalau hajat kita besar, salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afati wa taqdilana ya Allah wa taqdilana ya Allah. Deh. Ning syarat-syarat bagi Allah Subhanahu wa taala nak terima akan doa kita ibu bapa. Mau nak ulas sekali lagi. Bagi ibu bapa kalau nak buinya Allah Subhanahu wa taala terima doa. Yang pertama, kita makan benda hak yang halal. Kita makan hak masuk dalam mulut kita, jadi daging darah, benda hak kita makan tu daripada duit kita, hak kita beli tu, daripada titik peluh kita, letih kita, kerja kita, titik peluh kita, bukan kita tipu orang, bukan kita rapah orang, bukan kita ambil hak orang, dak. Bukan kita dak ambil pucuk stel demo, bukan kita dak ambil wah beka demo makan. Ni kadang-kadang tak royak buat tak tahu mih orang, ni tak leh. Ni salah satu daripada doa kita Tuhan tak terima. Yang kedua, syarat yang kedua nak Tuhan terima doa kita, yakni kita pakai kita dalam ibadat ni pakai hak halal. Kita beli dengan duit kita. Bukan duit demo, bukan kita rapah hak demo, bukan kita ambil hak demo. Syarat yang ketiga, yakni kita nak berdoa saat ni di dalam tempat yang suci, tempat yang comel, tempat yang mulia, seperti masjid, seperti surau, ataupun seperti dalam bilik yang kita wakwi cuci, wakwi comel, hapalkan putih, bau sedap. Ni salah satu daripada doa kita Tuhan nak terima. Yang keempatnya ialah kita suci tubuh badan kita daripada hadas kecil. Kita tahu belakang hadas kecil, yakni daripada kita berketuk ke, kita kecing ke, ataupun hadas besar, yakni kita janabah ataupun haid. Dan pula syarat yang kelima, yakni kita duduk di dalam keadaan wuduk semua. Kita semaya tu duduk dalam keadaan wuduk.
Dan pula kita berdoa dalam keadaan kita berwuduk dan ambil asmaya. Yang keane di dalam ketika kita duk gapo berdoa saat ni nak berdoa ni, kita istighfar dengan Allah Taala dulu. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan pula syarat yang ketujuh, doa yang Allah Ta'ala nak terima, yakni kita nak mula doa tu, kita doa kepada apa? Kita istighfar serta niat bertaubat daripada dosa kecil, dosa besar. Dan syarat yang ketujuh, kita berdoa ke ibu bapa kita dulu. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wali masyayikhi wali ajdadi wali man ahsana ilayya wali man awsana bid-du'a. Masalahnya kita berdoa lagi. Allahumma gfirli wali walidayya wali masyayikhi wali ajdadi wali man ahsana ilayya wali man awsani bid-du'a wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Yang kelapa kita selawat ta Nabi. Ning syarat bagi Allah Subhanahu wa taala nak terima akan doa kita dan nak kabulkan doa-doa kita. Dan salah satu kita royak syarat. Syarat hak Tuhan nak terima doa. Syarat hak Tuhan nak kabul. Hak ni banyak lagi lah syarat-syarat. Salah satu lagi kita doa jangan kecek. Dan dalam pula salah satu lagi yang ke-10-nya, syarat kita nak berdoa sana ni, jangan paling kanan, jangan paling kiri ketika kita tu berdoa. Kena tawajuh molek ke Allah, yakni menghadapi dengan penuh hati, dengan ikhlas hati, dengan tuling hati kepada Allah. Insya-Allah syarat yang meroyak ni, insya-Allah Tuhan kabulkanlah doa kita. Dan kata Allah Taala kata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku akan terima dan akan perkenan doa bagi orang yang pita apabila dia pita. Apabila dia pohong, apabila dia tu pohong dan panggil akan aku terima. Tapi cukuplah syarat-syarat hak moyak saat ni. Pertama, makan harta halal. Yang kedua, makan daripada harta yang halal, pakaian yang halal, lagi pula berdoa tempat yang comel, tempat yang bersih, dan pula sucikan diri kita pada hadas kecil dan besar. Dalam berdoa kita saat itu keadaan kita berwuduk, dan pula mulakan doa kita dengan istighfar. Dan pula kita yang ketujuhnya, kita berdoa tu mula nak berdoa bidayahnya dengan berdoa ke ibu bapa kita dulu. Dan yang ke-8 kita berdoa ke mana? Kita baca selawat di atas Nabi SAW. Deh. Gitulah ibu bapa yang dirahmati. Lepas tu waktu mana? Hak saat ni kita syiat syarat-syarat bagi Allah Subhanahu wa taala nak terima doa kita. Lepas tu waktu mana dia mau tanya, waktu mana ayah? Waktu mana baba? Doa hak Allah Taala mudah terima. Sebab tu tajuk kita ad-du'a al-mustajab fi waqti al-istijabah. Doa yang diperkenan, yang diterimakan oleh Allah pada waktu yang mustajabah, pada waktu diperkenankan oleh Allah. Waktu manakah Allah Subhanahu wa taala terimakan doa kita? Mana oyak salah satu daripada ulama-ulama yang beriktimad dan ulama-ulama saat itu duk berpegang, salah satu doa yang Allah Subhanahu wa taala mudah nak kabul, saat diterimakan oleh Allah, yakni tiap-tiap kali lepas semaya. Nak kali lepas semaya kita semaya assalamualaikum. Assalamualaikum, kita duduk sekejap tawajuh dengan Allah. Kalau zikir pun zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu Allah, Allah, Allah. Zikir dengan Allah Ta'ala. InsyaAllah Tuhan akan terima doa kita. Makna kita tiap-tiap waktu kita berdoa, tiap-tiap selepas pada semaya Jumaat, siap semaya sore ke, tapi syarat setiap-tiap ba'da kulli salatin maktubatin ataupun duburi. Nabi kata ba'da duburi kulli salatin maktubah, selepas daripada tiap-tiap semaya yang difardu. Inilah salah satu daripada waktu yang Allah Ta'ala istijabah akan doa dan memperkenankan doa. Satu. Dan waktu yang Allah Ta'ala mudah terimakan doa kita. Waktu yang Allah Ta'ala nak istijabah doa kita, yakni selepas daripada orang baik. Selepas daripada orang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa tu orang baik? La ilaha illallah. Kita pun baca doa.
Allahumma rabba hazihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyaraf wad darajah. Lepas tu kita berdoa, Allahumma ighfirli wali walidayya, Allahumma ighfirli wali walidayya, Allahumma ighfirli wali walidayya. Ni orang-orang Yami dia berdoa untuk ibu bapa sehari ialah 25 kali. Kerana selepas daripada doa orang be, daripada ulama-ulama Yami, dia berdoa untuk ibu bapa 5 kali lepas pada orang azal, lepas pada orang be. Allahumma ighfirli wali walidayya. Lepas tu kita doa, bolehlah doa kita, Allahumma ahyina bil iman, Allahumma ahyini bil iman, wa amitni bil iman, Allahumma ahyini. Habis salamah, hei Allah mu hidup aku dengan selamat, lagi pula hidup aku dengan berbahagia. Masalah doa lepas tiap-tiap kali lepas pada orang be. Dan pula salah satu daripada doa ya Allah Taala mudah terima. Ni hak ulama sudah kaji, yakni selepas daripada iqamah. Lepas pada iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyalas salati hayya 'alal falah, qad qamatis salatu qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini salah satu daripada doa yang Allah Ta'ala mudah kabul. Dan pula yang keempat, salah satu daripada waktu yang Allah Ta'ala mudah kabul juga doa kita, yakni orang panggil waktu dekat-dekat matahari nak masuk dalam lubang. Dekat-dekat matahari nak masuk ke dalam bumi. Orang panggil sebelum apa? Qabla ghurubis syamsi. Sebelum daripada apa? Sebelum daripada matahari nak masuk ke bumi, maka situ kita doa. Kalau kita nak buat untuk anak kita pun, kita gambar molek tawajuh semaya. Nak semaya tak boleh buat apa celah tu. Karena waktu tahrim, waktu karahah, kita nak semaya tak boleh. Tapi situ boleh kita berdoa. Tawajuh dengan Allah, di situ akak tangan tinggi. Lepas tu tawajuh dengan Allah, berdoa untuk kita, untuk anak kita tak juru, anak kita hak tak molek, anak kita hak kerah perut, anak kita degil, gambar tik rupa dia. Minta witah buka jalan hak molek, jalan hak comel, taufik hidayah pada jalan yang betul, jalan yang sebenar, katuklah jalan tak molek. Dan salah satu daripada doa yang Allah Subhanahu Wa Taala mudah terima lagi, yakni ketika sebelum daripada fajar ataupun belum pada nak naik fajar, sebelum pada subuh sikit, waktu celah-celah tu orang panggil malam Lailatul Qadar, celah tu Lailatul Qadar nak turun, lepas tu celah tu di antara tertukar dan saling di antara malaikat malam yang nak naik ke langit, malaikat waktu pagi yang nak turun mai, di celah-celah tu belum pada orang nak bayar subuh tu, itu salah satu daripada waktu istijabah ad-du'a lid-du'a, yakni waktu diterimakan oleh Allah akan doa. Berapa dah? Lepas maya, lepas azan, lepas iqamah, belum pada matahari jatuh masuk dalam bumi, belum masuk di dalam bumi qabla ghurubis syamsi, dan pula sebelum pada naik fajar, orang panggil waktu bertukar malaikat malam dan waktu siang hari dan malaikat pagi. Di situ kita berdoa, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala mudah terimakan doa kita. Tu meroyak pakar-pakar lebih kurang. Itulah amu nak jawab soalan sikit, ibu bapa sekadar nak jawab soalan. Maka malam ni cara buat doa, insya-Allah marilah kita pakat-pakat renung, marilah kita pakat-pakat fikir mana hak ibu bapa boleh ambil. Seperti daripada ayat kata, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li. Maka hendak gapo? Menerimalah mereka itu dengan aku. Falyastajibu li. Maka terimalah mereka itu dengan aku, wal yu'minu bi, dan beriman mereka itu dengan aku. Itulah ibu bapa, maka amoyak dah saat ni syarat-syarat bagi Allah Ta'ala nak terima doa, lapai perkara hak moyak sini. Patu syarat-syarat daripada waktu yang Allah Ta'ala mudah memperkenankan doa moyak 45 perkara saat ni. Tapi doa semua tu naf'at lah bagi kita, orang yang hidup, bagi yang mati, dan pula doa itu orang panggil beri naf'at bagi apa? Bagi dunia. Pada dunia ada naf'at, pada akhirat ada naf'at, dan pula kemudaratan Allah Ta'ala tolak kemudaratan dunia dan kemudaratan di akhirat.
Ini daripada kelebihan-kelebihan dan khususiat. Dan pula benda yang ketentuan, doa kita bagi orang-orang mukmin ini sangat-sangat berharga dan ini sangat-sangat nilai di sisi Allah, seperti perkataan ulama tawa indana anna du'a ayanfa'u kama minal qur'ani wa dan yusma'u. Sisi kami ahli sunnah wal jamaah, doa itu beri naf'at bagi orang yang hidup, bagi orang yang mati. Segala orang-orang hidup dapat naf'at dengan doa, bagi orang-orang yang mati pun dapat dengan doa. Maka soalan dia mau tanya ni, soalan ni pernah tanya dah, tapi dia kata sujud syukur mi witi yang rai lek pra yo nah yang gai. Dia kata ni daripada keruang kita satu hitam, dia katanya sujud syukur mi witi yang rai lek pra yo. Nah dia tanya sujud syukur ni lagu mana kita sujud syukur, dan pula pedah dia dan kegunaan sujud syukur tu gapo dia. Jadi cara sujud syukur ni ya bukan semaya ibu bapa yang dirahmati. Nah, sujud syukur ni ya bukan semaya. Hak ni orang panggil bukan semaya. Tapi sujud syukur ni kita nak sujud tu ya kena ada semaya. Misalnya kita duduk saja-saja tapi kita lepas semaya, buat amalan kita semua dah misalnya pagi ataupun malam kita sudah dah semaya taubat, sudah dah semaya hajat tahajud masalah, baca Quran, baca wirid kita, maka kita pun wasa nak bersujud dengan Allah, maka kita kebir Allahu Akbar, kita niat nak saja ku sujud syukur satu sujud kerana Allah Taala baca doa sujud. Sujud satu sujud ya. Kita takbir Allahu Akbar. Allah Akbar tu niat nak Allahu Akbar, niat saja aku sujud syukur kerana Allah. Turun sujud. Turun sujud saat ni tu, baca gapo lah sujud? Bacalah. Bacanya setengah daripada Tok Hajar baca di dalam sujud syukur, wa bi izzatika wa bi jalalika a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ma khalaq. Baca doa ni. Kita doa niat ke nak? Niat saja aku sujud syukur satu sujud kerana Allah Ta'ala turun sujud. Sujud tu bacanya hak Dr. Guru ajarnya wa bi izzik wa bi izzatika wa bi izzatika wa bi jalalika a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ma khalaq. Dengan kemuliaan engkau, dengan keagungan engkau ya Allah, aku minta lindunglah daripada kejahatanku dan daripada kejahatan barang yang engkau jadi ya Allah. Lepas tu baca doa Nabi Yunus lagi, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ni masalah sujud syukur ya berlain daripada sujud tilawah. Sujud tilawah kalau kita baca ayat ada sebut tentang sujud supaya kita baca alif lam mim sajadah ke. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza zukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Maka kita turunlah sujud tilawah, niat tilawah, niat sunat kita niat sujud tilawah. Siapa tilawah? Yakni sujud kerana kita baca ayat. Pada ayat saat ni tu ada sebut lafaz yasjudun. Innama yu'minu bi ayatina allazi idza zukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu. Sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sebut lafaz sujjadan tu, maka ketika tu kita turun pergi sujud. Hak ni orang panggil sujud tilawah. Apa sujud tilawah? Yakni sujud kerana kita baca satu ayat ada sebutkan lafaz sujud. Tu faham molek tu ada beza tu. Lain sujud syukur tu lain, sujud tilawah tu lain, sujud sahwi tu lain. Sujud sahwi kerana kita tinggal daripada sunat-sunat ab'ad yang 7, semacam kita tinggalkan kunung, kita tinggal tasyahud, hak tu orang panggil sujudus sahwi, yakni sujud kerana nak tampung daripada kita tinggal sunat ab'ad. Adapun sujud syukur, kita rasa banyak Tuhan wi nikmat kita. Hari ni banyak sangat Tuhan bagi rezeki, bagi nikmat, bagi kerja. Banyak hari ni rezeki dengan kita tak suka-suka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Allah Taala beri rezeki kita dengan tak ada kira-kira. Maka kita wasa mujur wasa nak terima kasih ke Tuhan wasa nak bersyukur. Kita duduk dia sudah maya sunat, sudah posiat, sudah berdoa, kita pun saja aku akak tangi.
Akak tangan pak niat hati, aku nak sujud syukur, aku bersujud syukur kerana Allah Taala satu sujud. Turun gi baca moyah ni, wa bi izzatika wa bi jalalika a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi nikmatika alayya abu bi zambi. Ataupun baca bi izzatika wa bi jalalika a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ma khalaq. Tu orang panggil, itulah perbezaan di antara sujud syukur dengan sujud tilawah dan pula sujud sahwi. Nah. Ni. Maka dia katanya setengah daripada tu, tanya setengah daripadanya, saudara kita lagi kata, doa boleh berubah takdir? Tak. Baba jelaskannya. Jadi masalah doa ni adakah boleh ubahkan takdir Allah? Qada dan qadar. Sebab tu kita wajib kena percaya. Sebab dalam satu mata kata, wa wajibun imanuna bil qadari kama ata. Nah, wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Dia mau tanya sini doa kita ni, adakah boleh ubah takdir Allah? Adakah boleh ubahkan qada dan qadar Allah? Tapi wajib kita beriman di dalam rukun iman tu, wajib kita beriman bil qada'i wal qadar khairihi wa syarri, dengan qada baik dan qada jahat. Perhati ni, sini ibu bapa. Kamu dia tanya sini ni, adakah Allah Taala boleh ke apa? Boleh ubah dengan doa kita akan takdir Allah? Dah. Sebab satu hadis Nabi SAW, Nabi katanya, la yaruddul qada'a illa ad-du'a'u wa la yazidu fil umri illa khaira au kama qal. Tiada boleh menolak akan qada dan takdir Allah. Tuhan sudah peluluh, tak boleh nak ubah. Illa ad-du'a, malaikat doa kita saja boleh ubah qada dan takdir. Wala yazidu fil umri illa khaira, dan tidak bertambahlah pada umur seorang malaikat kebaikan. Kemudian qada dan qadar hak mana diubahkan doa, qada mana tak diubah dengan doa. Ni perhati molek. Amo nak suruh sini sikit ibu bapa ni cara halusi. Hak ni benda dalam ni, hak ni benda yang halus, benda yang dalam. Bagi kalau orang biasa-biasa ni, payah sikit ni. Lepas tu kok mana doa ni? Kata Nabi kata, ad-du'a la yaruddul qada ila ad-du'a. Tidak boleh menolak qada Allah malaikat doa. Qada mana ni? Jadi kalau qada mubram. Qada tu dia terbahagi. Kalau orang ngaji ilmu tauhid, kalau ngaji ilmu usuluddin, qada tu ada dua. Ada qada mubram, qada mubran, qada takdir pesim mubram. Hak ni orang panggil qada yang sudah ditetap pada azali. Pada ilmu Allah Ta'ala, hak ni tak boleh ubah. Kata demo ni nak mati bila? Misalnya dia hidup ni umur 60 tahun, maka tak sampai 61. Maka hak ni sah doa, hak ni panggil qada mubrang. Dia akan mati hari itu. Hak ni orang panggil azali sudah catat. Hak ni orang panggil tak boleh nak ubah, tak boleh nak paling, tak boleh nak ubah, tak boleh nak paling dengan doa. Dan satu lagi orang panggil qada ghairu mubram, yakni qada muallaq. Qada ni pada lauhil mahfuz, yakni qada pada lauhil mahfuz. Hak ni boleh diubah, boleh dipaling dengan doa. Misalnya Allah Ta'ala saat ni sudah catat dah di lauhil mahfuz, kata demo ni nak pelaga mutu pada esok sikit-sikit, je sikit-sikit. Ni mau nak misal ni, demo ni esok, pagi esok ni, je pukul 9 nak pergi belaga mutu yang dengan kereta. Tapi qada ni nama qada mu'allaq, qada ghairu mubram. Hak ni tertulis di lauhil mahfuz. Tapi dia berdoa semalam. Hari ni, esok ke ni, misalnya pukul 9 pagi esok, Tuhan nak uya pelanggar mutu dengan kereta. Dia nak mutu kereta, mari nak tepuh dia. Tapi malam ni dia semaya hajat. Dia minta doa ke Allah, minta tolakkan bala. Bala kalau ada atas diri dia, atas keluarga dia, dia minta. Tapi dengan sebab doa dia diberkati, dikabul, kita bercara saat ni, wa indana anna du'a yang fa'u, maka Tuhan royak malaikat musapuhlah qada mu'allaq. Hak dia nak pelaga mutu pada je pukul 9 pagi esok. Hak ni doa ni boleh ubahkan takdir. Takdir mana?
takdir dan qada, hak yang muallaq, hak yang dicatat ditulis pada Lauhil Mahfuz. Adapun qada, hak yang catat di ilmu Allah di azali, hak ni talih ubah. Faham molek? Ubah dengan doa, yakni takdir hak yang ada pada Lauhil Mahfuz, adapun takdir yang ada pada azali, hak ni talih ubah ibu bapa yang dirahmati. Nah, gitu lebih kurang nah. Itu lebih kurangnya. Nah. Dia katanya salam babo ko amalam. Nah, amalam ke apa ni? Allah tarab doa. Bab apa ni? Bab tawasul. Jadi makna kata, ia kata nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah terima doa tapi bab tawasul. Bab tawasul, pesing kita buat bersama-sama ni, buat bertangga dengan berkat dengan aulia masalah ataupun dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa pesing tawasul ni lagu ni. Hak mula tak payah kita pesan, tak payah bukit dulu. Kalau mung nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah terima dengan sebab tawasul lagu mana? Tawasul kitanya Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika binabiyyika nabiyyur rahmah ya Muhammadu ya Rasulullah inni atawajjahu bika ila rabbi fi qada'i hajati hazihi lituqda Allahumma fashaffi'ni Allahumma shaffi' fiyya wa shaffi'ni fi nafsi Allahumma fashaffi'hu fiyya wa shaffi'ni fi nafsi. Ini orang panggil doa tawassul, mudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima dan qabul doa kita. Mana amak nak baca sekali lagi. Ni orang panggil soalan hak yang paling comel ni. Dia kata doa macam mana mudah Tuhan nak takrab doa kita, tapi secara tawassul, secara kita buat tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dengan para aulia. Mana doa nah hak mula tak payah bukit kita raya dan fok-fok kita pun ada terima ijazah daripada mula tak payah bukit kata nah. Mungkin kena baca ni banyak. Allahumma inni as'aluka, wahai Allah aku pohon akan dikau, wa atawassalu ilaika, dan aku buat hubungi kepada engkau, wa atawassalu ilaika, Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika, dan aku buat tangga pada engkau binabiyyika, dengan nabi engkau, Nabiyyur Rahmah, nabi yang rahmat bagi seluruh alam. Nabi Rahmah, ya Muhammadu, hi Nabi Muhammad, ya Rasulullah, hi Rasulullah, inni atawajjahu bika, sesungguh aku berhadap kepada engkau ya Allah, inni atawajjahu bika ila Rabbi, kepada Tuhan aku, fi qada'i hajati, pada menunailah akan hajat-hajatku, hazihi lituqda, hazihi lituqda, hazihi lituqda. Ulang 3 kali. Allahumma fashaffi'hu fiyya, Allahumma syaffi'hu fiyya, wa syaffi'ni fi nafsi. Nah, hatu dia panggil doa tawassul, mudah nak terima Allah Ta'ala akan doa kita. Ada satu orang baru ni, mari jumpa ngamak, dia pernah terima kepada Tok Yah Bukit masa 20 tahun dulu. Payah ingat tak ingat doa tawassul ni. Maka dia mari tanya mak, mak pun jawablah ke dia, royaklah ke dia, mari jumpa ngamak baru ni kata dah, nya berdirilah bulu roma, mak dok kecek masalah hak Ayah Bukit. Dia terima ni orang jadi putang dah. Biasa jadi putang, biasa jadi orang besar, tapi dia tinggalkan doa tawassul, tinggalkan amalan-amalan Tok Yah Bukit, maka dia tu sekarang ni dia tersepah buat dia tinggal doa dan pula tinggal amalan ni, maka jadi seleroklah berkelai kabut, kena tipu dan membuat kerja gapo pun tak jadi. Nah, maka dia mai betul semula. Amo pun royaklah ni doa tawassul, hak mula Tok Yah Bukit ijazah kepada fuak kami, kepada fuak amo semua pada masa dulu. Dia kata, adakah sempurna jamaah baris kedua? Baris pertama tidak sempurna lagi? Jawab kata tak sempurna. Nah, adakah sempurna jamaah baris kedua? Baris pertama tidak sempurna lagi. Jadi hak ni jawablah oleh fuqaha ataupun jawab oleh ulama fiqh. Jadi kalau sah pertama tak ada sempurna lagi, tak ada rapat, tak ada penuh, ada boleh diseli lagi. Boleh masuk celah lagi. Maka kita pergi mengada, pergi buatkan sah yang kedua dah. Jawab kata sempurna ke tak? Masalah jemaah dia hak sah yang kedua dengan keadaan jemaah sah pertama, yakni tu tak ada sempurna. Boleh seli lagi, boleh masuk lagi. Tapi dia buat sah kedua dah. Maka jawab tika ni ulama setengah kata, hak sah yang kedua, hak buat sah baru, tapi tak ada sempurna lagi sah pertama. Kata setengah ulama di atas jalan syadid,
Kata sah dua tu tak dapat. Bukan kau dah tak sepenuh Jumaat. Siapa tak dapatkan pala Jumaat. Pala Jumaat tak dapat. Kenapa? Kerana dia melengah-lengah. Sah pertama tak ada sepenuh lagi. Lepas tu dia pergi apa? Dia pergi buat sah yang kedua. Jawab ulama kata, bukan kau dah kata tak sepenuh masalah sah dua. Yakni tak dapat Jumaat orang sah kedua. Tapi kalau lagu ni masalahnya, sah pertama saat ni tu, penuh dah. Penuh sangat dah kita tahu. Lepas tu, orang yang belakang ni sore. Ya sore nak buat sah yang kedua. Nak masuk sah pertama tak boleh, tak teluh dah. Rapat cik dah. Ya sore ada belakang. Maka dia cuik sah pertama. Cuik pah. Turun mari. Buat gu dengan dia. Tok si duduk sore. Kalau duduk sore, ditipu, digelakkan oleh syaitan. Hak ni lain masalah. Adapun ni, masalah kita kata, lek bawah ni ramai. Ada siapa 2, 3, 4 orang. Tapi sah tamu tak ada sepenuh lagi. Boleh disuliti lagi. Boleh dicelahi lagi. Tapi ia tak sempurna. Dia buat sah kedua. Kata ulama sah kedua tak dapat pahala Jumaat. Tu. Soalan mudah-mudahnya. Nah. Soalan dia kata baba. Nah. Baba, bolehkah kita nak beza di antara nafsu ammarah dan nafsu lawamah, nafsu muhimmah, mulimah? Bukan muhimmah. Mulimah. Lawamah, mulimah. Nak sampai pada nafsu mutmainnah. Jadi nak bezanya nafsu ammarah, hak Tuhan katanya, wama ubarri'u nafsi innan anagapa wama ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Ini masalah ammarah ni nafsu yang sentiasa duk mengajak akan tuannya gi kepada kejahatan. Seperti surah bagi Nabi Yusuf. Maka Siti Laikha saat ni dia nak jawab benar-benar. Kerana Siti Laikha saat ni tu apabila Yusuf nak diambilkan oleh raja, suruh panggilkan Yusuf tu baik daripada penjara untuk jawabkan masalah persoalan dan mimpi raja. Raja kata, Anni ara basab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun. Aku ada mimpi. Raja kata 7 ekor lembu yang gemuk ditelan dan dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Maka hari ni, kamar dia raja-raja saat ni tu nak buat apa? Suruh dahulu bala dia, pembesar kubara uzama. Lagi pula daripada wuzarak dia, panggil Yusuf mari. Kerana Fok ni royak tak, ada seorang yang pandai tak bermimpi. Duduk di mana raja tak? Ya duduk dalam penjara, ya tueku. Mungkin mari. Tuan kamar dia Yusuf tak mu tu baik dengan sebab tak bermimpi. Cuma mungkin tanya tuemu, kita tanyakan rajamu, raja-raja saat ni tu mungkin tanya. Fok tino hak kerak tangi tu. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna. Hak kerak tangi sendiri tu. Kok mana kisah demo tu? Mungkin tanya raja mu lagu mana? Yusuf tu tanya lagu tu. Supaya Yusuf nak bara'ah dia tu daripada masalah fitnah saat ni. Maka sebab itulah Siti Laikha apabila hari ni hari boleh menerang, hari ni hari kena menerang dah kebenaran. Apabila Raja Aziz tanya, kok mana ni cerita Laikha boleh berlaku kan Yusuf kena bertenah masuk penjara ni? Kok mana? Maka Siti apa? Siti Laikha pun royak kepada raja, dia kata sebenar hari ni lagu ni. Aku nak nyata dah, benda hak duk sulit, benda hak duk susuk, benda kebenarannya aku sungguh tidak kecekkan Yusuf. Aku duk kecek Yusuf. Tanya Fok Tina pula. Tina aku tak ada nampak sewaktu pun kata Yusuf tu jahat. Maka Laikha pun jawab kata aku tak ada nak tuduh Yusuf. Aku tak ada nak kenakkan keluargamu, raja, suamiku. Tapi aku nak ayat kata, gitulah nafsu ni. Apabila nafsu saat ni, aku tak boleh nak pelepahkan dia. Aku tak boleh nak gapo, nak menyucikan dia. Innan nafsa la ammaratun bisu'. Sesungguh nafsu saat ni, sangat-sangat banyaklah perkara dia, duk mengajak tu lagi kepada kejahatan. Illa ma rahimah rabbi. Malikan orang yang Allah Ta'ala rahmat dia, hotika tu tak ada pola. Nafsu dia akan paling pergi kepada yang lain. Nafsu amarah nak kepada kejahatan. Adapun nafsu lawamah, hak ni nafsu orang panggil juhtik tak juhtik. Juhtik tak juhtik. Nak buat jahat tik. Nak buat baik katik. Tapi jahat dengan baik tu, kadang-kadang nak kuat lek jahat. Adapun nafsu mulimah, bukan muhimmah dah, mulhimah. Nafsu muhimmah ni, dia kuat lek molek dah. Kuat lek molek. Tapi hak ni orang panggil warna kucing. Warna kucing hak ni. Lepas tu orang panggil lepas pada 3 nafsu ni lah. Ia akan naik pada nafsu ammarah. Nafsu apa? Mutmainnah. Nafsu mutmainnah.
Gitulah lebih kurang insya-Allah kita buat jawab semula pula kerana masa pun panjang hak mana boleh kita dengar, boleh kita faham itu daripada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak mana ibu bapa tak boleh faham, tak boleh nak ambil itu daripada kejahilan amo, daripada hawa nafsu amo sendiri. Mintalah ibu bapa berdoalah kepada amo dan keluarga, minta selamat dan sihat dan pula kamu semua pun disihat dan diselamat oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Covid dan Corona. Maka soalan dia mau tanya lagi nya. Nah, masalah setengah daripadanya masalah duit nah. Gapo ni ngen kau ti ngen kau ti gapo? Ya, gapo masalah duit 5 kau ataupun 10 kau itu dicari payah maka duit itu jadi harga masuk dalam reba kedok. Nah, itu semula dah panjang masanya. InsyaAllah kita jawab semula. Dengan koda tu dulu. Dan katanya, dengan akhir kata, aku lu qawli haza wa astaghfirullahal azim li walakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.